Pesaja yang tidak mengenali Along Spoon yang cukup terkenal pada waktu itu dengan lagu nyanyian Rindu Serindu-Rindunya. Tetapi adakah anda semua tahu Along pernah dilaporkan hilang dan menimbulkan banyak persoalan yang tidak dapat dirungkai dengan mudah. Along Spoon atau nama sebenarnya Sabiul Malik Syafi'i telah ditemui mati dalam sebuah guni di sebuah gaung bertempat di kilometer 28 Jalan Kuala Lawang, Genting, Peras, Jelebu, Negeri Sembilan pada jam 1 pagi 6 Januari pada tahun 2000. Sebelum itu, media melaporkan Along telah didapati hilang pada 25 Disember 1999. Laporan polis menyebut Along dipercayai telah dibunuh di sebuah tempat lain sebelum mayatnya dibuang di dalam gaung tersebut. Pada tahun 19 Januari 2000, seorang anggota polis berpangkat Lance Corporal Muhammad Yaakob Demyati dari cawangan pengawal pengiring Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Seremban atas tuduhan membunuh Along. Pada 10 April 2002, Muhammad Yaakob didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi terhadap tuduhan membunuh Along dengan sengaja pada 1 pagi 26 Disember 1999. Pada 5 Disember 1999, Along telah menaiki sebuah teksi bersama seorang anggota polis Lance Corporal Muhammad Yaakob menuju ke sebuah kawasan sunyi di lereng bukit di kilometer 28 Jalan Kelawang, Genting, Peras, Jelebu, Negeri Sembilan. Sepanjang perjalanan ke kawasan tersebut, berlaku perbalahan di antara mereka sehinggakan suspek menggunakan kekerasan fizikal dengan mengetuk kepala Along Spoon. Melihat kejadian itu, pemandu teksi meminta suspek untuk tidak mencederakan mangsa. Suspek mengarahkan pemandu teksi untuk menghentikan kereta dengan alasan untuk membuang air kecil. Pada masa yang sama, suspek mengheret mangsa keluar dan meminta pemandu teksi untuk pergi meninggalkan mereka di situ. Pemandu teksi tersebut pun bergerak meninggalkan mereka berdua di tepi jalan serta meneruskan perjalanan dia. Akan tetapi, pemandu teksi berpatah balik ke lokasi tersebut kerana berasa tidak sedap hati dan hanya melihat suspek sahaja yang berada di tepi jalan. Suspek kemudiannya menaiki semula teksi dan meminta pemandu untuk menghantarnya pulang. Ketika pemandu teksi itu bertanyakan tentang mangsa, suspek bertindak untuk berdiam diri. Namun, setelah 10 hari mangsa menghilangkan diri, ada saksi yang membuat laporan mengatakan suspek merupakan orang terakhir bersamanya. Suspek kemudiannya ditangkap, tetapi mangsa masih belum ditemui juga. Sejak kejadian itu, keluarga mangsa sering menerima panggilan telefon di mana mereka meminta menyediakan wang tebusan RM500,000 untuk melepaskan mangsa. Polis kemudiannya mengesahkan ianya bukan kejadian culik, sebaliknya mangsa sudah dibunuh. Ketika itu, pasukan penyiasat mula menyoal siasat dan suspek akhirnya memberitahu kisah sebenarnya. Menurut suspek, mayat dia saya isikan dalam guni telah saya campak tepi jalan dan saya setuju untuk tunjukkan tempat itu. Setelah mendengar penerangan daripada suspek, polis terus bergerak ke lokasi kejadian dan menjumpai mayat mangsa yang sudah reput. Mangsa diikat seperti posisi janin dalam rahim di dalam guni tersebut. Pihak forensik mendapati kematian mangsa disebabkan oleh jerutan pada leher. Berdasarkan pembunuhan ini, suspek membunuh mangsa disebabkan oleh cemburu yang menjadi punca motif pembunuhan. Ketika berada di dalam teksi, suspek bertanyakan kepada mangsa tentang hubungan sulit dengan isterinya. Ini kerana suspek pernah melihat mangsa bersama isterinya di dalam sebuah kereta.
Walaupun dinafikan oleh mangsa, suspek menjadi berang dan mula bertindak agresif sehingga terjadinya pembunuhan kejam ini. Kes pembunuhan Alongs pun telah memakan masa selama 10 tahun untuk selesai. Marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah Alongs pun, semoga arwah tenang berada di sana.